Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan tindakan penguatkuasaan yang boleh diambil di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 dan Akta Pusat Jagaan 1993. Untuk makluman semua, terdapat 6 tindakan penguatkuasaan iaitu arahan bertulis, batal perakuan pendaftaran, tutup sementara taska atau penutupan pusat jagaan, lak, kompaun dan dakwa. Bagi arahan bertulis, batal perakuan pendaftaran dan tutup sementara atau penutupan, ianya boleh dikenakan ke atas taska dan pusat jagaan berdaftar. Manakala, tindakan kompaun dan dakwa boleh dikenakan ke atas taska dan pusat jagaan sama ada yang berdaftar atau tidak berdaftar. Bagi tindakan lak pula, ianya hanya dikenakan ke atas taska dan pusat jagaan yang tidak berdaftar sahaja. Secara ringkasnya, tindakan penguatkuasaan untuk taska dan pusat jagaan berdaftar adalah arahan bertulis, batal perakuan pendaftaran dan tutup sementara atau penutupan, tindakan kompaun dan juga dakwa. Manakala bagi tindakan penguatkuasaan bagi taska dan pusat jagaan tidak berdaftar adalah sama ada lak, kompaun ataupun dakwa. Seterusnya kita lihat bagaimana bermulanya tindakan penguatkuasaan ini. Okey, ianya bermula apabila pegawai diberi kuasa menerima aduan berkaitan apa-apa ketidakpatuhan yang berlaku di taska atau di pusat jagaan. Selepas menerima aduan tersebut, dalam tempoh 2 hari, PDBK akan membuat pemeriksaan ke premis yang diadu. Selepas membuat pemeriksaan, PDBK perlu menyediakan laporan penguatkuasaan dalam tempoh 3 hari. Laporan penguatkuasaan yang telah siap ini perlu diserahkan kepada Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah untuk mendapatkan syor dan seterusnya memanjangkan laporan ini kepada pengarah negeri. Proses ini mengambil masa selama 3 hari. Apabila pengarah negeri menerima laporan penguatkuasaan dalam tempoh 1 hari, beliau akan minitkan kepada pegawai penguatkuasa negeri. Okey, apabila pegawai penguatkuasa negeri menerima minit daripada pengarah negeri, beliau perlu meneliti dan menyemak laporan penguatkuasaan dan syor PKMD tersebut. Seterusnya, pegawai penguatkuasa perlu memajukan kepada pengarah negeri untuk pertimbangan dan kelulusan. Proses ini mengambil masa selama 3 hari. Di peringkat pengarah kebajikan masyarakat negeri, dalam tempoh 1 hari, beliau akan membuat keputusan sama ada setuju atau tidak tindakan penguatkuasaan yang dijalankan dan memaklumkan kepada pegawai penguatkuasa negeri. Pegawai penguatkuasa negeri pula dalam tempoh 1 hari juga perlu menghantar pertimbangan dan kelulusan daripada pengarah negeri tersebut kepada PKMD untuk tindakan lanjut. Jadi secara keseluruhannya, proses penyediaan laporan penguatkuasaan ini mengambil masa selama 14 hari. Baiklah, sekarang kita lihat kepada setiap satu tindakan penguatkuasaan. Yang pertamanya, arahan bertulis. Ini adalah contoh arahan bertulis. Punca kuasa arahan bertulis taska adalah di bawah Seksyen 15 Akta 308, manakala bagi pusat jagaan adalah di bawah Seksyen 14 Akta 506. Kenapa KPKM perlu keluarkan arahan bertulis kepada taska ataupun pusat jagaan? Ini adalah sebenarnya untuk menjamin taska atau pusat jagaan diuruskan dengan memuaskan dan juga untuk menjamin kebajikan kanak-kanak di taska atau penghuni di pusat jagaan terpelihara dan juga untuk memastikan peralatan dalam premis tersebut lengkap dan cukup untuk memberi perlindungan daripada kebakaran dan juga untuk menjamin dan memastikan semua peraturan dan syarat yang ditetapkan dalam akta dan peraturan dipatuhi. Persoalan di sini, dalam situasi mana PDBK perlu bagi syor arahan bertulis? Sebenarnya semuanya ada tertulis dalam akta dan peraturan. Bukan suka-suka ya PDBK bagi arahan bertulis. Kita lihat Peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak 2012. Ini ya. Dalam ni terdapat 25 peraturan yang disenaraikan yang mana sekiranya berlaku ketidakpatuhan boleh dikenakan tindakan arahan bertulis. Antaranya Peraturan Nombor 5 berkaitan perakuan pendaftaran yang mana perakuan pendaftaran ini perlu dipamerkan di tempat yang mudah dilihat. Jadi kalau masa pemeriksaan dijalankan, PDBK tak nampak pun di mana-mana perakuan pendaftaran dipamerkan. Jadi ini pun dah boleh diberi arahan bertulis. Ataupun sekiranya berlaku kehilangan ataupun kemusnahan atau terdapat apa-apa pindahan
pindaan, perubahan yang tidak dinyatakan dalam tempoh 14 hari pada perakuan pendaftaran tersebut. Itu pun boleh diberi arahan bertulis. Okey, kita lihat contoh peraturan 28 berkaitan pengasingan antara dapur dan ruang aktiviti kanak-kanak. Jadi kena asing ya. Kalau tiada pengasingan, dah boleh kena arahan bertulis. Okey, bagi peraturan 32 berkaitan kelengkapan tidur, kelengkapan tempat tidur, perabot, mainan dan lain-lain. Kalau tiada atau tak cukup, dah boleh dikenakan arahan bertulis. Okey, bagi contoh peraturan 40 berkaitan jadual aktiviti. Jadual aktiviti perlu dipamerkan ya. Kalau tidak dipamerkan, dah boleh diberi arahan bertulis. Dan bagi peraturan 49 berkaitan alat pertolongan cemas, ini pun perlu disediakan atau disenggarakan. Kalau dah luput tarikh tu, dah boleh bagi arahan bertulis lah ya. Okey, banyak lagi lah dalam ini. Ada 25 semua. Ada tertulis dalam peraturan-peraturan Taman Asuhan Kanak-kanak tahun 2012. Okey, seterusnya kita lihat peraturan-peraturan Pusat Jagaan 1994. Okey, ini peraturannya. Antara peraturan yang boleh dikenakan tindakan arahan bertulis ialah peraturan 6 berkaitan rekod-rekod. Ada rekod penghuni, rekod penjaga, rekod lawatan PDBK atau pegawai berkerajaan lain, ada buku lot untuk rekod aktiviti, peristiwa, nama dan alamat semua pekerja, rekod harta penghuni dan rekod kesihatan. Banyaklah dalam ni ya. Okey, kita lihat peraturan 8 berkaitan papan tanda. Papan tanda perlu dipamerkan di tempat masuk premis. Jadi kalau tak ada tu, maksudnya dah kena bagi arahan bertulis. Peraturan 9 berkaitan sijil pendaftaran pusat jagaan juga perlu dipamerkan, dan kalau PDBK lihat tak ada pendaftaran dipamerkan, dah perlu diberi arahan bertulis. Yang terakhir kita lihat contoh peraturan 18 berkaitan alat pemadam api. Ini perlu juga disediakan dan disenggarakan dengan baik. Jadi kalau tak ada tu, perlu diberi arahan bertulis lah ya. Seterusnya kita lihat proses tindakan arahan bertulis yang berlaku di peringkat PKMD selepas menerima persetujuan dari PKMN untuk mengambil tindakan penguatkuasaan. Di awal tadi kita telah lihat macam mana flow penyediaan laporan penguatkuasaan sehingga laporan dikemukakan kepada pengarah negeri. Apabila menerima jawapan setuju daripada pengarah negeri dalam tempoh 1 hari, PKMD akan minitkan kepada PDBK untuk melengkapkan beberapa dokumen sebelum dikemukakan semula kepada pengarah negeri. Dokumen tersebut ialah kronologi kes arahan bertulis, laporan penguatkuasaan, borang minit arahan bertulis yang ditandatangani oleh PDBK, salinan perakuan pendaftaran. Okey, penyediaan dokumen ini mengambil masa selama 3 hari. Di peringkat negeri pula, pegawai penguatkuasaan negeri akan membuat semakan dan perbincangan bersama pengarah negeri, dan pengarah negeri akan memberi sokongan juga ulasan. Seterusnya, pegawai penguatkuasaan negeri akan mengemukakan secara bersurat kepada Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat dalam tempoh 7 hari. Jadi secara keseluruhan, tindakan arahan bertulis ini mengambil masa selama 7 hari. Okey, seterusnya kita lihat proses pengurusan dokumen penguatkuasaan di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, di peringkat Ibu Pejabat Putrajaya ya. Apabila KPKM menerima dokumen daripada negeri, beliau akan minit kepada pengarah perundangan dan penguatkuasaan dalam masa 1 hari biasanya. Jadi pengarah bahagian perundangan dan penguatkuasaan akan minit kepada cawangan siasatan dalam tempoh 1 hari. Jadi apabila cawangan siasatan menerima minit daripada pengarah perundangan dan penguatkuasaan ini, KPPK sayalah ya akan membuat semakan dan penelitian, mengadakan perbincangan bersama pengarah dan menyediakan dokumen-dokumen berkaitan kepada KPKM dalam tempoh 3 hari. Tetapi sekiranya ada kueri, saya akan kemukakan kueri tersebut kepada pegawai penguatkuasaan negeri lah. Seterusnya, dokumen yang telah disemak ini dikemukakan kepada KPKM untuk kelulusan, dan KPKM perlu mengembalikan kepada bahagian perundangan dan penguatkuasaan dalam masa 3 hari. Kebiasaannya lah. Tetapi kalau kata kebetulan KPKM pun bercuti ataupun memang tak ada, tu terpaksa tunggulah. Itu tuan-puan kena ambil maklum lah ya. Ini kebiasaan lah kita letak dalam tempoh 3 hari. Jadi setelah menerima dokumen yang telah ditandatangani oleh KPKM, dokumen ini akan dihantar terus ke negeri dalam tempoh 1 hari. Keseluruhan proses biasa pengurusan dokumen di peringkat Ibu Pejabat mengambil masa selama 9 hari. Selepas menerima keputusan dari KPKM, maka PDBK perlu menyampaikan arahan bertulis ini kepada pengusaha taska atau pengendali pusat jagaan sebagaimana peruntukan di bawah Seksyen 15(2)A Akta 308 dan Seksyen 14(2)A Akta 506. Dalam arahan bertulis ini perlu ditetapkan tempoh masa bagi pengusaha taska atau pengendali
pengendali pusat jagaan mematuhi arahan bertulis yang dikeluarkan. Dalam Akta 506 telah ditetapkan di bawah Seksyen 14 2B yang mana tempoh masa yang diberikan tidak kurang dari 30 hari dari tarikh penyampaian notis. Selepas 30 hari penyampaian notis, PDBK perlu melaksanakan pemantauan. Sekiranya pengusaha atau pengendali tidak patuh kepada arahan bertulis tersebut, maka tindakan penutupan sementara atau penutupan boleh diambil. PDBK perlu membuat pemantauan dalam tempoh 3 hari selepas tamat notis arahan bertulis. Okey, kita telah selesai perbincangan tentang arahan bertulis. Kita rehat seketika dan jumpa lagi selepas ini untuk perbincangan tindakan penguatkuasaan penutupan sementara taska dan juga penutupan pusat jagaan. Terima kasih.